Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Penghijrahan kaum muslimin ke Habsyah dan pemulauan di lembah Abu Talib. Orang-orang Islam termasuk Nabi SAW sendiri menerima siksaan daripada orang kafir secara berterusan. Hari demi hari berlalu, siksaan itu tidak juga berkurangan, malah semakin bertambah. Maka Rasulullah SAW telah membenarkan para sahabat radhiyallahu anhu meninggalkan kota Mekah dan pergi ke tempat lain. Oleh sebab itu, ramai di kalangan mereka yang telah berhijrah ke Habsyah. Walaupun Raja Habsyah merupakan seorang Nasrani dan belum memeluk agama Islam sehingga saat itu, tetapi beliau terkenal dengan hati yang pengasih dan pembawaannya yang adil. Maka pada bulan Rajab, selepas 5 tahun Rasulullah SAW menjadi Nabi, jemaah pertama yang terdiri daripada 11 atau 12 orang lelaki bersama 4 atau 5 orang wanita telah berhijrah ke Habsyah. Orang Mekah telah cuba mengejar mereka agar mereka tidak dapat pergi, tetapi mereka tidak berjaya ditangkap. Setibanya di sana, mereka mendapat berita bahawa semua orang Mekah telah memeluk Islam dan agama Islam telah mendapat kemenangan. Mereka sangat gembira dengan berita tersebut dan kembali semula ke tanah air. Namun demikian, apabila mereka hampir tiba di Mekah, mereka mendapat tahu bahawa pengkhabaran itu palsu dan orang Mekah masih seperti dulu, malah lebih hebat dan bersungguh-sungguh memusuhi dan menganiayai orang Islam. Mereka tersangat kecewa dengan keadaan itu. Antara mereka ada yang terus pulang semula ke Habsyah dan ada yang masuk ke Mekah dengan jaminan keselamatan seseorang. Ini ialah penghijrahan ke Habsyah yang pertama. Selepas itu, satu kumpulan besar yang terdiri daripada 83 orang lelaki dan 18 orang wanita telah berhijrah ke Habsyah secara berasingan. Ini dinamakan penghijrahan ke Habsyah yang kedua. Sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum melakukan kedua-dua hijrah tersebut dan sebahagian yang lain hanya satu penghijrahan sahaja. Apabila orang kafir mengetahui bahawa orang Islam dapat hidup dengan tenang di Habsyah, maka kemarahan mereka bertambah. Mereka telah menghantar rombongan bersama segala macam hadiah kepada Raja Habsyah, Najasyi. Hadiah-hadiah itu ialah untuk Najasyi sendiri, pembesar-pembesar dan juga para pendeta Habsyah. Setiba di sana, pertama sekali mereka telah berjumpa dengan para pembesar dan juga para padri, sambil menyogok mereka dengan hadiah-hadiah dan supaya mereka berjanji untuk memberi bantuan apabila berhadapan dengan Raja. Selepas itu barulah mereka bertemu dengan Raja. Mereka masuk dan bersujud kepada Raja, kemudian mempersembahkan hadiah-hadiah lalu membentangkan permohonan mereka. Para pembesar yang telah menerima rasuah telah menyokong mereka. Orang kafir Makkah itu berkata, "Wahai Raja, beberapa orang yang bodoh-bodoh daripada kaum kami telah meninggalkan agama lama mereka dan masuk ke dalam agama baru yang tidak diketahui oleh kami dan tidak juga diketahui oleh tuanku. Mereka telah datang ke negara tuanku dan telah tinggal di sini. Kami telah dihantar oleh para pembesar Makkah, bapa-bapa dan bapa-bapa saudara serta saudara mara mereka untuk membawa mereka pulang. Tuanku, serahkanlah mereka kepada kami." Raja itu pun menjawab, "Saya tidak dapat menyerahkan mereka yang datang meminta perlindungan daripada saya tanpa menyiasat terlebih dahulu. Oleh itu mereka akan dipanggil dan diperiksa. Sekiranya dakwaan kamu itu betul, maka saya akan serahkan mereka." Lalu orang Islam pun dipanggil. Pada mulanya orang-orang Islam sangat bimbang terhadap tindakan yang harus mereka lakukan. Walau bagaimanapun, dengan bantuan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, mereka telah membuat keputusan nekat bahawa mereka hendaklah pergi menghadap dan menjelaskan keadaan sebenar. Sebaik saja tiba di hadapan Raja, mereka telah memberi salam. Ada orang membantah, "Kamu tidak bersujud kepada Raja sebagaimana adat di Raja yang sepatutnya." Mereka menjawab, "Nabi kami tidak membenarkan kami sujud kepada sesuatu selain dari Allah." Selepas itu Raja mula bertanyakan keadaan mereka. Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu maju ke hadapan dan berkata, "Kami dahulu berada dalam kejahilan. Kami tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala dan tidak juga para rasul. Kami memuja batu-batu, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Orang yang kuat daripada kalangan kami akan menindas orang yang lemah. Semasa kami berada dalam keadaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan seorang rasul yang kami sangat-sangat kenal tentang keturunan, kebenaran, amanah dan ketakwaannya. Baginda SAW telah menyuruh kami kepada menyembah Allah yang esa lagi tiada sebarang sekutu baginya.
Baginda SAW juga telah melarang kami daripada menyembah batu-batu dan berhala-berhala. Baginda SAW memerintahkan kami melakukan perkara-perkara yang baik dan mencegah kami daripada kemungkaran. Baginda SAW memerintahkan kami bercakap benar, beramanah, menyambung silaturrahim, berbuat baik terhadap jiran, juga memerintahkan kami supaya mendirikan salat, berpuasa, memberi sedekah serta berkhairat. Baginda SAW juga mengajar kami akhlak yang mulia. Baginda SAW melarang kami daripada berzina, berbohong, memakan harta anak yatim, memfitnah seseorang dan perbuatan-perbuatan keji seumpama itu. Baginda SAW juga mengajarkan Al-Quran kepada kami, maka kami telah beriman dengannya dan beramal dengan ajarannya. Akhirnya kaum kami telah memusuhi kami dan telah menyiksa kami dengan berbagai-bagai cara. Kami terpaksa datang meminta perlindungan Tuhanku dengan perintah Nabi kami. Raja berkata, "Perdengarkanlah kepadaku Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kamu." Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu telah membaca beberapa ayat daripada permulaan surah Maryam. Mendengarkan bacaan itu, raja pun mula menangis. Demikian juga pendeta-pendeta yang ramai hadir pada masa itu. Mereka semua menangis begitu sekali sehingga air mata membasahi janggut-janggut mereka. Selepas itu raja berkata, "Demi Allah, kalimah-kalimah ini dan kalimah-kalimah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam keluar daripada nur yang sama." Raja juga telah menolak bulat-bulat permintaan orang-orang Quraisy itu. "Saya tidak boleh menyerahkan mereka kepada kamu." Rombongan Quraisy itu sangat-sangat kecewa kerana terpaksa menerima penghinaan yang besar. Oleh sebab itu mereka telah bermusyarat. Salah seorang daripada mereka berkata, "Esok aku akan melakukan suatu perancangan yang akan menyebabkan raja akan memotong akar umbi mereka." Teman-temannya berkata, "Jangan lakukan demikian. Walaupun orang-orang ini telah memeluk Islam, mereka tetap saudara-saudara kita." Namun dia tidak menghiraukannya. Pada keesokan hari dia telah pergi menemui raja dan menyatakan bahawa orang Islam itu telah menghina kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam ialah anak lelaki Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi raja memanggil orang-orang Islam. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Panggilan raja kali kedua menambahkan lagi kebimbangan kami." Walau bagaimanapun mereka pergi menghadap raja. Raja telah bertanya, "Apakah yang kamu kata tentang Nabi Isa alaihissalam?" Mereka menjawab, "Kami berkata sebagaimana wahyu yang turun kepada Nabi kami, bahawa baginda Isa alaihissalam ialah seorang hamba Allah, Rasulnya, rohnya dan kalimahnya yang telah diletakkan pada Maryam yang dara lagi suci." Kata Najasyi, Nabi Isa alaihissalam sendiri pun tidak berkata lebih daripada itu. Para padri yang lain ada mula mendengus. Najasyi berkata, "Apa-apa yang kamu hendak kata, katalah." Selepas itu Najasyi telah memulangkan hadiah-hadiah orang Quraisy itu dan berkata kepada orang Islam, "Sekarang kamu semua dalam aman. Sesiapa yang menganiayai kamu akan menerima balasannya." Dengan sebab itu penghormatan orang di sana terhadap orang Islam semakin bertambah dan rombongan Quraisy itu telah kembali dengan penuh hina. Dengan ini jelas kepada kita bahawa semangat kemarahan orang kafir Mekah semakin bertambah. Bersama dengan itu keislaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membakar lagi kemarahan mereka. Mereka senantiasa berfikir mencari jalan untuk menghentikan segala jenis perhubungan dengan orang Islam dan agar pelita Islam dapat dipadamkan dengan apa-apa cara sekalipun. Sebahagian besar daripada pembesar-pembesar Makkah telah bermusyarat cara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW secara terbuka. Namun demikian, pembunuhan baginda SAW bukanlah satu kerja yang mudah. Bani Hashim ialah satu kumpulan yang besar dan dikira sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Walaupun kebanyakan mereka masih belum memeluk Islam, tetapi mereka juga tidak akan rela sekiranya Muhammad dibunuh. Oleh sebab itu, semua orang kafir telah berpakat dan membuat satu perjanjian bahawa seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib akan dipulaukan. Tiada seorang pun dibenarkan duduk bersama mereka dan tiada urusan jual beli dengan mereka, tidak boleh berbual dengan mereka, tidak boleh pergi ke rumah mereka, tidak boleh membawa mereka ke rumah sendiri. Dan perjanjian ini berterusan selagi mereka tidak menyerahkan baginda Muhammad SAW untuk dibunuh. Perjanjian itu tidak terhenti setakat perbualan mulut sahaja. Bahkan perjanjian itu telah ditulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-6 sebelum hijrah.
Perjanjian itu telah digantung di Baitullah supaya setiap orang menghormati keputusan itu dan berusaha untuk memenuhi tuntutan perjanjian itu. Akibat perjanjian itu, mereka semua di pulau di satu lembah di antara dua bukit selama 3 tahun. Tiada seorang pun yang boleh menemui mereka, dan mereka juga tidak boleh menemui sesiapa pun. Mereka tidak boleh membeli apa-apa daripada orang Mekah, dan tidak juga boleh menemui mana-mana peniaga dari luar. Kiranya ada sesiapa yang keluar, dia terus dipukul, dan jika dia cuba menyatakan keperluannya, maka akan ditolak mentah-mentah. Setakat manalah mereka boleh menggunakan sedikit sebanyak makanan yang ada dalam simpanan mereka. Akhirnya mereka hidup dalam keadaan kebuluran. Wanita dan kanak-kanak menangis kerana tidak dapat menanggung kelaparan. Kaum keluarga yang dewasa mereka terseksa akibat melihat penderitaan kanak-kanak tersebut lebih dahsyat daripada derita kelaparan mereka sendiri. Akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selepas 3 tahun surat perjanjian itu pun reput dimakan anai-anai. Oleh itu mereka pun terselamat daripada musibah tersebut. Selama 3 tahun mereka di pulau dan disisihkan, dan dalam keadaan itu segala kesusahan yang ditanggung oleh mereka ialah jelas. Sungguh pun demikian, semua para sahabat radhiyallahu anhum tetap teguh berpegang kepada Islam, malah berusaha untuk menyebarkan Islam. Keterangan, segala kesusahan dan penderitaan itu telah ditanggung oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang kita semua berbangga dengan nama-nama mereka. Kita menganggap dan mengaku sebagai pengikut mereka. Kita selalu mimpikan kemajuan seperti yang telah dicapai oleh mereka. Tapi cubalah renungkan dan fikirkan sejenak, bagaimana mereka telah berkorban untuk itu, dan apakah pula yang telah kita buat untuk agama dan juga Islam. Sedangkan setiap kejayaan ialah sesuai dengan usaha yang gigih, sementara kita pula inginkan kesenangan, kemewahan, kehidupan yang jauh daripada agama, mengumpulkan harta benda sama seperti orang kafir, dan masih kita inginkan kemajuan Islam. Bagaimana keadaan ini mungkin terjadi? Wahai pengembara, aku bimbang kamu tidak akan sampai ke Kaabah, kerana jalan yang kamu lalui itu menuju ke Turkistan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, dapat beramal dan sebarkan insya-Allah.